TV KPM. La 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 la. Ui, teranglah hari ni. Sesuai betul ni kalau nak buat penanaman semula, tanam semula pokok-pokok hiasan. Cikgu potonglah keratan batang ni supaya cikgu boleh tanam dekat pasu yang lain. Hai cikgu. Hai, Cikgu buat apa tu? Inilah Sean, cikgu nak tanam semula tumbuh-tumbuhan hiasan ni sebab pasu dia dah penuh, Sean. Cikgu, boleh ke macam tu? Boleh tak tumbuhan tu hidup dengan keratan batang je macam tu? Boleh sebab tumbuhan ni dia menjalankan pembiakan secara asek, Sean. Pembiakan seks? Apa tu, cikgu? Tak apa. Nanti cikgu terangkan, Sean. Sebelum tu, Sean tolong saya, Sean. Sean nak tolong potong? Okey, boleh, cikgu. Okey. Sean pilih yang mudah ditanam. Okey, Sean potong. Okey. Kita ambil yang lain. Okey. Yang ni boleh, cikgu? Boleh. Boleh ya, saya potong sini. Ya. Okey, lepas tu, okey. Sean cuba masukkan dekat dalam tanam tu, Sean. Okey. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Karunisa. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Sean sihat? Sangat sihat Cikgu. Dan Okey. untuk sekarang pun kita nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Lina. Hai Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya dari tadi saya tunggu-tunggu Cikgu tak jawab-jawab. Apa yang Cikgu sebutkan tadi? Apa itu pembiakan seks, Cikgu? Okey, baik Sean. Hari ini kita akan belajar apa, Sean? Kita akan belajar Ya. Sains Tingkatan 1. Tekan bawah, Cikgu. Bab yang keempat. Ya. Yang ni. Okey, kita akan belajar Sains Tingkatan 1. Bab yang keempat iaitu tajuk dia pembiakan seks dan aseks. Okey. Okey, baik. Standard kandungan dulu. Boleh, Sean? Boleh, Cikgu. Okey, standard kandungan kita pada hari ini ialah pertama, pembiakan seks dan aseks. Dan yang kedua, kita akan mengetahui tentang sistem pembiakan manusia. Okey, baik. Seterusnya kita lihat dulu apa yang kita nak capai hari ini, ya Sean, ya? Standard pembelajaran. Pertama, murid dapat membanding dan membezakan pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Ya. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Yang ketiga, berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik. Ya. Dan yang keempat, kita akan membanding dan membezakan gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan. Belum sampai lagi, Sean, pembiakan seks tu apa? Okey, sebelum tu, Sean dan murid-murid di rumah, ya, apa yang kita perlu ketahui adalah maksud pembiakan. Okey, pembiakan ialah satu proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Okey, maksudnya penghasilan anak. Baik. Pembiakan juga adalah merupakan satu ciri asas bagi setiap organisma hidup. Okey, belum sampai lagi. Apa dia lagi? Ya. Okey, cara pembiakan secara asasnya kita ketahui adalah dengan cara melahirkan anak dan juga bertelur. Kita tahu manusia melahirkan anak, ikan paus juga melahirkan anak, Ya. dan ayam ataupun burung akan bertelur. Ada juga haiwan lain yang akan bertelur. Okey, baik. Kita lihat. Ini dia jenis pembiakan untuk pengetahuan Sean dan murid-murid di rumah. Ada dua, ya. Okey, yang pertama ialah pembiakan seks. Dan yang kedua ialah pembiakan aseks. Okey. Okey, kita lihat, ya. Ya. Perbezaan. Baik, pembiakan seks melibatkan sel pembiakan. Manakala pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Okey. Okey, contoh untuk pembiakan seks berlaku kepada manusia, berlaku kepada haiwan-haiwan peringkat tinggi seperti mamalia, burung, ikan, reptilia dan juga amfibia. Selain itu, ia juga berlaku kepada tumbuhan berbunga. Okey, dekat atas meja tu kan, Sean, ada model-model haiwan pembiakan seks. Macam ada katak,
Yang ini Ibu. Ya. Okey, jadi haiwan-haiwan itu adalah haiwan peringkat tinggi maka menjalankan pembiakan seks. Begitu juga dengan pokok bunga matahari. Yang ini Ibu. Ya, sebab dia tumbuhan berbunga. Oh, biasanya tumbuhan berbunga tu yang akan menjalankan pembiakan seks Ibu. Betul. Okey. Okey, manakala untuk pembiakan seks pula ia berlaku kepada tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang dan juga organisma ringkas seperti ameba, hydra dan juga paramecium. Maknanya pokok yang kita tumbuh tadi menggunakan keratan batang tu Ibu menjalankan pembiakan seks Ibu. Ya, betul sekali Oh, Sean. Sean, okey. dekat atas meja tu ada contoh-contoh organisma ataupun tumbuhan yang menjalankan pembiakan secara seks. Oh, yang ini ya, Ada Ibu? halia, okey, ada lobak, ada bawang kan, dan juga tumbuhan tu pokok setawar yang dalam pasu tu. Yang ini Ibu. Ya, itu juga menjalankan pembiakan secara seks sebab dia tidak mempunyai bunga. Okey. Okey, boleh faham Sean? Faham Ibu. Okey, baik. Jadi kita akan ini adalah contoh untuk pembiakan seks. Ya. Okey, baik. Jadi kita akan lihat secara terperinci apa itu pembiakan seks. Baik. Okey, pembiakan seks ni dia melibatkan dua induk iaitu induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan iaitu sperma. Ya. Manakala induk betina yang membawa sel pembiakan betina iaitu ovum. Okey, baik, Ibu. kita lihat yang dikatakan induk jantan tadi, dia mempunyai testis dan dia akan menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Cikgu, saya nak patah balik kepada slide sebelum ni, Ibu. Cikgu tadi sebut pembiakan seks ke pembiakan seks tadi? Yang ini pembiakan seks. Oh, pembiakan seks. Oh, okey. Mungkin saya salah dengar tadi. Kita akan lihat secara perinci pembiakan seks dahulu. Okey, baik, Cikgu. Okey, baik. Kita lihat dulu ciri-ciri untuk pembiakan seks. Tadi dia mempunyai induk jantan, dia mempunyai testis dan testis itu akan menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Okey. Dan ia juga daripada induk betina yang mana induk betina mempunyai ovari dan menghasilkan gamet betina iaitu ovum. Ini okey. untuk pembiakan seks. Ya. Okey, baik. Seterusnya, ciri-ciri pembiakan seks yang lain juga, dia akan menghasilkan generasi baharu ataupun anak yang berbeza daripada induknya. Okey. Maksudnya, anak mukanya tak sama dengan muka ayah. Ya kan? Contoh paling mudah macam kita lah. Macam saya dengan muka mak saya memang tak sama 100%. Ya. Ada nampak ciri-ciri macam sama tapi dia tak sepenuhnya sama lah, Ibu. Okey, betul. Macam Sean pun tak sama 100% dengan ayah Sean kan? Ya, Ibu. Okey, so itulah ciri-ciri pembiakan seks. Itu menunjukkan bahawa wujudnya variasi genetik pelbagai rupa. Okey, baik. Untuk yang ni pula, macam mana boleh terbentuknya bayi dalam kandungan? Ya. Okey, dia melibatkan satu proses pertama iaitu proses persenyawaan. Proses persenyawaan? Ya. Okey. Proses persenyawaan tu maksudnya apabila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum. Ya. Okey. Persenyawaan ni pula ada dua, Sean. Okey. Ada dua. Ya. Untuk pembiakan seks ada proses persenyawaan dan ada dua jenis proses persenyawaan. Jenis persenyawaan iaitu persenyawaan dalam yang mana nukleus gamet jantan akan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Okey. Okey. Dan persenyawaan luar, nukleus gamet jantan akan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Okey. Nak tahu contoh dia? Ya, Cikgu. Okey, contoh dia pepatung menjalankan persenyawaan dalam. Okey. Okey, ini gambar cikgu ada buat. Contohnya pepatung yang kita nampak dia berterbangan kat luar Ini, tu, Ibu. dia akan menjalankan persenyawaan dalam lah. Okey. Macam haiwan lain macam kucing, macam ayam. Jadi itu adalah contoh-contoh persenyawaan dalam. Okey. Okey, untuk persenyawaan luar pula oleh ikan. Ikan ni tinggal di mana, Sean? Dalam air lah, Ibu. Ada tinggal dalam air kan? Cuba tengok kat depan tu ada contoh dia macam ni persenyawaan lah. luar. Okey, nampak ada dua ekor ikan kan? Ya, betul. So itu ikan jantan dengan ikan betina. Okey, jadi bagaimana persenyawaan luar berlaku di mana induk jantan akan mengeluarkan sperma di dalam air dan induk betina akan mengeluarkan ovum di dalam air. Jadi dalam air tu nanti sperma dengan ovum akan bercantum. Maknanya bukan di dalam badan induk betina. Okey. Maknanya kalau saya nak fahamkan, persenyawaan dalam tu berlaku apabila persenyawaan tersebut berlaku dalam badan haiwan tersebut. Betul. Tapi kalau persenyawaan luar adalah di luar. Ya. Kebanyakannya untuk hidupan akuatik lah. Macam ikan,
Okey. Ya. Baik, seterusnya pembiakan seks. Ini yang kita tahu tadi. Pembiakan seks menghasilkan individu baharu oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Dia tak ada sperma, dia tak ada ovum tau. Oh, Okey, okey. macam tumbuhan tadi kan. Ya. Dia tak ada sperma, dia tak ada ovum. Kita tanam je, dia terus boleh hidup. Okey, baik. Pembiakan seks ni ciri-cirinya hanya satu induk. Maknanya daripada satu pasu pokok dia boleh membiak. okey. Okey, dan persenyawaan tidak berlaku. Selain itu, individu baharu yang dihasilkan adalah seiras. Ni sama 100%. Ya. Macam tumbuhan yang kita tanam tadi, induk dengan anak dalam pasu kecil dia tu sama. Okey. Okey, boleh faham kan Faham, pembiakan Ibu. seks? Okey, baik. Dan variasi tidak wujud dalam kalangan anak serta dia ada 5 cara pembiakan seks. Dia ada 5 cara. Ya. Okey, yang pertama belahan dua, pertunasan, yang kedua, yang ketiga penjanaan semula, yang keempat pembentukan spora, Ya. dan yang kelima pembiakan vegetatif. Ya. Okey, kita lihat yang pertama. Belahan dua dijalankan oleh contohnya seperti ameba. Okey, kita boleh nampak sel induk ameba tu satu, nukleus dia akan membahagi menjadi 2. Jadi sitoplasma akan membahagi, maka 2 sel anak terbentuk. Dan yang 2 sel anak yang terbentuk ni adalah seiras, Cikgu? Seiras. Sama lah. Dia sama dengan induk dia. Okey. Dia sama kan? Okey, manakala yang kedua pertunasan. Contohnya seperti hydra. Ini Ya. pun adalah organisma yang sangat kecil. Okey, jadi dia akan keluar tunas yang baharu. Ya. Apabila dia matang, maka dia akan putus daripada induknya. Okey. Okey, seterusnya penjanaan semula. Okey, contohnya seperti planaria. Okey, planaria ni kita potong dia dua bahagian, kepala dengan badan. Okey, apa yang berlaku? Bahagian kepala akan tumbuh badan dan bahagian ekor dia akan tumbuh kepala. So ini contoh-contoh bagi haiwan seperti tapak Sulaiman juga. Ya. Ya, dia akan tumbuh bahagian badan yang baru. Okey. Okey, baik. Yang keempat, pembentukan spora. So ini contohnya seperti pokok paku pakis. Paku pakis mempunyai sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Ya. Apabila sporangium pecah, spora akan diterbangkan angin. Okey. Dia pergi ke tempat lembap, jadi dia akan tumbuh menjadi paku pakis yang baru. Okey. Jadi nanti paku pakis itu sama macam paku pakis asal. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni adalah pembiakan yang terdiri daripada salah satu bahagian tumbuhan seperti akar, seperti daun. Okey, pembiakan vegetatif ni ada 3, iaitu akar seperti lobak. Ya. Okey, lobak merah. Yang ini? Lepas tu ubi keledek daripada akar. Ya. Dan seterusnya batang. Contohnya seperti ubi kentang. Okey. Ubi kentang, rumput yang banyak kat rumah kita tu. Okey, lepas tu bawang. Bawang merah, bawang putih yang ada tu melalui batang. Jenis bawang. Okey. Baik, dan yang terakhir daun. Okey, contohnya seperti daun setawar, akan tumbuh daun-daun kecil ni. So dia akan jatuh ke tanah, so dia akan membiak menjadi tumbuhan yang baru tu. Yang macam ni? Dia ada daun kecil kan kat hujung dia. Ya. Dia ada baru nak tumbuh. So kalau dia jatuh ke tanah, so dia akan membiaklah. Itulah pembiakan seks. Okey, Cikgu. Okey. Baik. Sean. Okey, macam mana? Sean boleh? Saya rasa boleh ikut, Cikgu. Saya boleh ikut, faham. Okey, Boleh. bagus, Sean. Ya. Okey, Sean, dekat tangan Sean tu ada beberapa contoh organisma. Yang ini, Cikgu. Boleh kita tunjukkan dekat rakan-rakan kat rumah apa contoh-contohnya kan. Ya. Okey, so Sean akan mengelaskan organisma-organisma tersebut kepada jenis pembiakannya tersendiri, iaitu pembiakan seks ataupun pembiakan aseks. Okey. Jadi Sean, boleh mulakan? Okey, Cikgu. Saya ke sana, Cikgu. Yes. Okey, Boleh, baik. Sean. Kita mulakan dulu dengan pembiakan seks, Cikgu. Tak Ataupun Sean, apa yang ada dalam tangan saya lah, Cikgu. Sean, Okey. lekatkan ikut jenis pembiakan. Okey, Okey, pembiakan. Sean ada apa tu gambar pertama? Ini gambar Halia. Cikgu. Okey, Okey, saya rasa ini adalah seks. Halia seks. Okey, Okey. kita semak nanti ya, kawan-kawan. Ini ada burung, Cikgu. Okey, Burung adalah pembiakan haiwan dari peringkat pembiakan tinggi seks. menjalankan pembiakan seks. Okey, ini adalah gambar bawang, Cikgu. Bawang, ya. Okey, bawang Ya. nampak ya dia punya akar tadi. Dia berkembang melalui akar. Yang ini pula adalah gambar katak. Katak adalah sejenis Katak. amfibia. Ya, betul. Yang Okey. menjalankan pembiakan seks kan, Cikgu? Okey, nanti Okey. kita tengok ya, Syah. Dan ini pula adalah pokok bunga matahari. Okey. Tapi yang ini saya rasa dia menjalankan pembiakan seks kerana ia adalah
pokok yang berbunga. Betul, tepat sekali Okey. Sean boleh ingat. Yang ini adalah ameba. Ameba. Kalau tak silap saya menjalankan pembiakan sex. Aham, Di mana melalui ia apa membuat tadi? Dan secara dia akan Belahan. macam belahan ya. Belahan dia dua, betul. Yang ni adalah Buaya. buaya. Buaya adalah sejenis reptilia. Ya. Okey. Dan ini pula Seterusnya, adalah Sean ada apa? ubi tu. Ubi kentang. Ubi kentang. Okey, kentang. Kita Okey. makan setiap hari, sedap kan? Ini ego monyet ego. Itu Kawan orang saya. hutan, Sean. Orang Orang hutan. Oh, Yes. maaf salah nampak. Pembiakan Okey, seks. Orang hutan. Sebab dia pembiakan mamalia seks. ego. Ya betul, dia Yang adalah ni pula mamalia. kejap saya nak paku tengok. pakis. Paku pakis secara Tadi apa? seks. Secara seks, pembiakan secara Ikan, sekspora. menjalankan pembiakan seks, persenyawaan luar. Ini saya Pandai ingat. Sean, boleh ingat dengan jenis persenyawaan sekali ya Sean ya. Dan ini yang terakhir, paramecium amigo, Paramecium. yang menjalankan pembiakan seks. Okey, betul. Kalau Ya. ikutkan memang betul semua jawapan. Okey Sean, kita pergi kepada soalan kedua dulu sebelum Soalan yang kedua, saya Igo. nak bagi Sebelah ganjaran. ni, saya berdiri sebelah sana, Igo. Okey. Okey. Untuk yang soalan pertama tadi, murid-murid di rumah, Abang Sean dah mengelaskan mengikut jenis pembiakan dengan tepat sekali. Okey, boleh tak saya dapatkan ganjaran kalau ada untuk aktiviti saya tadi? Boleh. Sean boleh ambil 1 bintang. Boleh. 1 bintang untuk saya. Terima kasih cikgu. Ya, Saya Sean lekatkan pilih di sini di bintang merah. papan ganjaran saya. Okey. Okey Sean, untuk soalan yang kedua. Ya cikgu. Okey, kita lihat ada perbezaan ataupun banding beza antara pembiakan seks Yang ni dengan kan, Igo? pembiakan Okey. seks. Ya. Okey, Sean nanti boleh cabutkan tu ya, lekat Okey. dia. Ya. Okey, dekat kiri tu cuba Sean bacakan secara ringkas apakah ciri-ciri pembiakan yang ada di sebelah kiri tu. Baiklah, melibatkan 2 induk, melibatkan sel pembiakan, Ya. berlaku proses persenyawaan dan anak berbeza dengan induk. Sean rasa Okey. tu pembiakan apa? Yang ni saya dah tahu dah, Ibu. Okey. Yang ni adalah sebab yang ni apa yang saya nampak melibatkan sel pembiakan. Ini adalah apa namanya? Pembiakan seks, Ibu. Yes, tepat Sean. Okey. Okey. Ini dia. Sean kena cabut dulu. Dah cabut dah? Dah cabut dah, Ibu. Okey. Okey. Dan yang ni pula, Ibu, saya bacakan ya dulu. Okey, Sean bacakan Sean. Hanya 1 induk terlibat, Ya. tidak melibatkan sel pembiakan, Ya. tidak berlaku proses persenyawaan Ya. dan anak sama dengan induk dan ini sememangnya Ya, pembiakan pembiakan seks. Yes, tepat sekali. Ya. Okey, pandailah Sean hari ini. Sebab cikgu yang ajar. Okey. Okey cikgu, dan untuk ni ada ganjaran ke cikgu? Mesti ada. Sean Ya. boleh pilih ganjaran bintang warna apa Sean nak? Okey, saya ke sana cikgu. Okey, silakan. Kali ini saya pilih warna hijau pula cikgu, boleh? Cemerlang sekali. Okey. Okey, 2 bintang untuk Sean. Ya, dan sebelum kita berehat, Cikgu, saya nak tanya Cikgu, boleh tak Cikgu rumuskan sedikit apa yang kita dah belajar setakat ini, Cikgu? Okey, setakat ini kita dah belajar jenis pembiakan seks dan aseks dan juga contoh-contoh organisma yang terlibat dalam pembiakan seks dan pembiakan aseks. Jadi Ya. murid-murid di rumah perlulah mengetahui ciri-ciri untuk pembiakan seks dan contohnya beserta dengan ciri-ciri untuk pembiakan aseks dan contoh-contohnya. Okey, baiklah Cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ni di slot menengah rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 1. Baiklah Cikgu Karinisa, jom kita teruskan. Okey, jom kita teruskan Sean. Okey. Baik Sean, kali ini kita akan masuk kepada standard yang kedua iaitu pengenalan kepada sistem pembiakan manusia. Ya. Okey, tadi kena mula kita dah belajar bahawa untuk pembiakan seks perlu ada 2 induk, Ya. jantan dan betina, betul Ya. kan? Okey, jadi daripada situ perlu ada sistem pembiakan
Okey, yang kita akan belajar hari ini adalah sistem pembiakan manusia. Boleh tak kita tahu organ-organ yang terlibat dalam sistem pembiakan manusia itu? Okey, boleh Sean. Pertama sekali kita ada sistem pembiakan lelaki. Okey, dan yang kedua kita ada sistem pembiakan perempuan. Ya. Baik, kita akan lihat dahulu sistem ataupun struktur-struktur yang terdapat pada sistem pembiakan lelaki. Okey. Baik, murid-murid di rumah juga boleh lihat ya, di skrin saya ada gambar rajah kepada sistem pembiakan lelaki. Okey, baik Sean, kita teruskan Sean. Apakah organ-organ ataupun struktur yang terdapat pada sistem pembiakan lelaki? Ya. Yang pertama iaitu ductus sperma. Okey, yang kedua testis. Ya. Yang ketiga scrotum. Okey, yang keempat vesicle semen. Yang kelima kelenjar prostat. Okey, yang keenam uretra dan yang ketujuh ialah zakar. Baik. Okey, ada berapa semua tadi Sean? Kita ada 7 betul 7 ekor. struktur, 7 bahagian ya. Ya. Okey, Sean nak tahu bahagian-bahagian ni berfungsinya apakah fungsinya? Ya cikgu. Okey, kita lihat. Okey, murid-murid di rumah juga boleh lihat apakah fungsi. Yang pertama, fungsi bagi vesicle semen. Okey, fungsinya adalah untuk merembeskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Baik. Okey, yang kedua uretra, fungsinya adalah salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan lelaki. Ya. Okey, yang ketiga ductus sperma berfungsi untuk menyalurkan sperma daripada testis ke uretra di dalam badan. Okey, baik. Zakar pula memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Baik. Dan yang berapa ni? Yang kelima, Ibu. Skrotum fungsinya untuk memegang dan melindungi testis. Ya. Okey, manakala yang keenam, testis. Fungsi dia menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan hormon seks jantan. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya kelenjar prostat. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma ataupun gamet jantan tadi. Okey. Okey, boleh jelas ya Boleh, apakah bahagian dan juga fungsi bagi sistem pembiakan lelaki. Okey. Okey, baik, kita nak teruskan iaitu dengan sistem pembiakan perempuan. Baik, cikgu. Okey, murid-murid pun boleh rujuk dalam buku teks juga ya. Baik. Sistem pembiakan perempuan terdiri daripada bahagian-bahagian iaitu yang pertama tiub falopio. Ada dua ya, tiub falopio di kanan dan juga di sebelah kiri. Baik. Okey. Yang seterusnya ovary. Ovary juga ada dua. Okey, kanan dan kiri. Okey, uterus ataupun yang dikenali sebagai rahim. Ya. Okey, dan seterusnya cervix dan juga yang kelima adalah faraj. Okey. Okey, baik. Dah tahu struktur, dah Ya. tahu bahagian, kita kena tahu apakah Fungsinya, Ibu. fungsinya. Okey, yang pertama, fungsi tiub falopio. Ya. Okey, pertama adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Tadi okey. kita ada belajar kan Sean berkenaan dengan persenyawaan dalam. Ya. Okey, jadi di sinilah tempat berlaku persenyawaan dalam di antara sel sperma dan juga sel ovum. Baik. Okey, Ya. di dalam tiub falopio. Baik, seterusnya ovary. Ovary menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan menghasilkan hormon seks bagi wanita. Ya. Okey, baiklah. Uterus pula yang dikenali sebagai rahim adalah tempat embrio berkembang dan membesar. Okey, Sean dengan murid-murid di rumah nak tahu tak apa itu embrio? Cikgu, ya. Apa sebenarnya ya? Kan tanya-tanya kan apa itu embrio. Okey, embrio ni adalah kandungan ibu berusia 1 minggu selepas persenyawaan sehingga kandungan lebih kurang 8 minggu ataupun 2 bulan. Jadi dalam tempoh itu kandungan dipanggil sebagai embrio. Okey. Kita tak Maknanya panggil lepas lagi persenyawaan berlaku tu dalam tiub falopio tu dan nanti dalam lepas seminggu tu dia dinamakan sebagai embrio lah Ibu. Ya, betul Sean. Ingatkan apa? Okey, embrio. Baik. Baik, seterusnya apa pula fungsi cervix? Okey, cervix untuk mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Ya. Okey, dan seterusnya faraj menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okey. Baik. Jadi Sean, Ya. Sean dah lihat tadi sistem pembiakan lelaki dengan struktur sistem pembiakan perempuan. Ya, Dekat cikgu. atas meja tu kan Sean, Ah. ada satu bentuk, ada satu model sistem pembiakan
Sean rasa tu sistem pembiakan lelaki ke sistem pembiakan perempuan, Sean? Berdasarkan apa yang cikgu dah jelaskan tadi dengan bahagian-bahagian bagi organ ni, saya memang tahulah ini adalah sistem pembiakan perempuan, cikgu. Tepat sekali, Sean. Ya? Memang bijak Sean begitu. Fokus nampaknya. Okey, baik Sean. Okey, kita dah tahu struktur, kita dah tahu fungsi. Okey, bagi setiap sistem, boleh tak kita nak uji minda? Boleh je, cikgu. Okey, Sean. Okey, kita mulakan dengan sistem pembiakan lelaki. Okey, cikgu. Okey, Sean boleh ke Okey, papan saya soalan? ke sini, cikgu. Ya. Ya. Ini dia. Okey, dekat situ ada 5 bahagian untuk sistem pembiakan lelaki. Ya. Boleh tak Sean padankan fungsi dan juga bahagian-bahagiannya dengan boleh je, bahagiannya? cikgu. Okey, silakan Sean. Okey, dekat murid-murid di rumah pun boleh sama-sama buat. Okey Sean, silakan. Okey. Maknanya kita mulakan pertama, dulu dengan uretra, cikgu. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Maknanya jawapan yang ni adalah di bawah sini, ya. Okey, yang seterusnya ductus sperma. Ductus sperma. Okey, yang ni pula menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Betul ke tidak? Okey, cuba dulu. Okey, betul. Ya. Okey, cuba dulu Sean. Okey, yang ini. Okey. Okey, yang seterusnya ketiga. adalah zaka. Zaka memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey. Okey, dan seterusnya adalah skrotum. Ini pula adalah untuk memegang dan melindungi testis. Okey, Di Sean. sini, dan yang terakhir sememangnya testis tu berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan ataupun sperma dan hormon seks jantan. Okey, betul ke, Ibu? Jom kita tengok jawapannya, Sean. Okey, baik, Ibu. Okey, mari kita semak ya, murid-murid di rumah boleh lihat sekali. Okey, yang pertama apa tadi? Adalah uretra. Ya. Okey, kita lihat uretra, fungsi dia. Sean boleh sebutkan, Sean. Okey, fungsi salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Sama tak jawapannya? Sean boleh. Sama, Ibu. Okey, betul. Okey, yang kedua, ductus sperma. Menyalurkan sperma dari testis ke utera di dalam badan. Okey, sama tak dengan jawapan Sean? Sama lah, cikgu. Cikgu bijak. tiru saya ke? Tak apa, Sean telah membimbing adik-adik di rumah. Okey, yang ketiga Sean. Zakat. Ya, memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey, sama tak Sean? Sama, cikgu. Tepat sekali. Okey, baik. Yang keempat. Okey, yang keempat memegang dan melindungi testis. Okey, sama tak dengan jawapan Sean? Sama juga. Tepat, pandai Sean. Dan yang terakhir. Menghasilkan gamet jantan ataupun sperma dan hormon seks jantan. Okey, tepat. Sean dapat 5/5. Okey, saya dapat ganjaran ke, cikgu? Pasti dapat. Okey, Sean boleh pilih. Sean nak bintang yang warna apa, Sean? Kali ini saya ambil warna biru, cikgu. Nampak? Macam ini sistem dia. pembiakan lelaki kan, lelaki suka warna biru. Itu dia, cikgu. Dah ada 3 bintang dah, cikgu. Okey, kita teruskan untuk kutipan bintang. Okey. Okey, baik. Kita teruskan kepada soalan berkenaan dengan sistem pembiakan perempuan. Ya. Okey. Baik. Boleh kita mulakan, Sean? Boleh, cikgu. Saya ke sana, cikgu. Sean silakan ke sana. Okey, di sini. Dekat atas tu, Sean, ada beberapa pilihan jawapan. Dekat atas ni. Okey, jadi Sean dikehendaki melabelkan struktur sistem pembiakan perempuan berdasarkan pilihan jawapan. Okey, cikgu, saya cuba, silakan, cikgu. Sean, mulakan. Okey, kita mulakan dulu adalah tiup falopio. Okey. Tiup Saya tuliskan, falopio cikgu. tadi. Okey. Okey, teruskan dulu. Tiup falopio Tiup. yang berfungsi untuk sebagai tempat persenyawaan tadi, ya Sean kan? Ya. Okey. Okey. anak-anak di Maaf ya rumah. tulisan saya, cikgu. Tak Cikgu apa, boleh faham. biasa. Nanti kita boleh baiki dari masa ke masa. Okey, seterusnya. Yang Sean nak ini label pula apa? adalah ovari, cikgu. Ovari. Okey. Ovari. Saya rasa tu murid-murid kat rumah pun tengah melabel juga tu. Okey, yang ini ketiga pula Sean apa? adalah uterus. Dia digelar sebagai rahim juga. Okey, uterus. Tempat embrio RUS. berkembang. RUS. Baik. Okey, Yang ini seterusnya, pula Sean. adalah cervix. Cervix. Okey, baiklah. cervix. Okey. Okey, betul, Dan yang betul. terakhir pula adalah faraj. Okey, Okey. ada 5 ya. RAJ. Okey. Okey, murid-murid di rumah dah siap dah jawab. Kalau dah, kita boleh semak jawapan dengan Abang Sean. Okey, jom, Okey, cikgu. jom kita semak ya. Okey, baiklah. Yang pertama tadi. Okey, jawapan dia yang pertama. Okey,
Tiup Tiup falopia. falopia. Betul tak? Betul. Kalau Syah nak tanda dengan pen merah, boleh Okey, juga. boleh je Cikgu. Saya bagaikan cikgu lah yang kita tanda-tanda kan. Boleh, boleh. Okey, Syah tandakan. Betul lah. Betul. Yeah. Satu markah. Okey, Okey. yang kedua, uterus. Uterus, alah. Okey, betul. Betul. Okey, yang ketiga, faraj. Faraj. Okey, Okey, right kan? baik. Okey, seterusnya ovary. Betul lah. Sama lah. Rasanya Syah dah tahu jawapan ni. Okey, seterusnya iaitu cervix. Cervix. Okey. Okey, bagus Syah. Ni maksudnya Syah merupakan seorang pelajar yang begitu fokus dalam kelas. Okey, Maknanya Syah. yang saya dapat 5 per 5 itu. 5 per 5. Saya tak bintang untuk saya macam tu. Okey, dapat 1 bintang. 1 bintang Ego. Satu Okey, bintang baiklah lagi. Ego. Saya ke sana Ego. Saya Okey, nak lekatkan silakan. bintang. Kali ini saya ambil warna merah jambu pula. Kenapa merah jambu, Syah? Ha? Sebab sistem pembiakan Perempuan. Okey, cikgu. Nampaknya saya baiklah. dah kumpul lah banyak bintang dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa macam ni? Syah tengok apa tu, Syah? Itulah cikgu. Dia nampak macam kenapa muka lelaki ni dia ada jambang, yang ni tak ada pula. Muka dia bersih je. Ini Okey. penanda apa ya, cikgu? Okey, baik. Kalau kita lihat ya, murid-murid di rumah pun boleh perhatikan ya gambar tersebut. Ya. Untuk kanak-kanak muka dia bersih. Okey. Okey, untuk dewasa muka dia macam ada jambang. Ya. Lepas tu ada rambut kan kat muka kan, ada misai kan. Ah. Okey, jadi ini semua adalah petanda kepada seseorang itu telah mencapai apa dia? Mencapai akil balik. Okey, baik. Okey, baik. Apa tu akil balik, Syah? Cikgu, apa tu? Cikgu? Okey, akil balik ni sebenarnya adalah satu peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan mula menghasilkan sel pembiakan. Okey. Okey, baik. Yang kedua, remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak. Sama ada dari segi emosi, Ya. dari segi fizikal dan juga perubahan-perubahan dari segi fisiologi. Okey. Okey, baik. Jadi kita nak lihat apakah perubahan-perubahan yang berlaku kepada remaja lelaki apabila mencapai akil balik. Okey, baik. Baik. Kita lihat yang pertama sekali dari segi umur. Umur akil balik bagi remaja lelaki adalah antara 14 hingga 17 tahun. Okey. Okey, baik. Seterusnya untuk perubahan badan, okey, mula tumbuh misai, okey, dan juga mula tumbuh janggut. Itu tadi kita nampak perbezaan. Ya, cikgu. Okey, dan seterusnya bulu juga tumbuh di bahagian muka, di bahagian ketiak dan juga bahagian dada. Okey. Okey, itu untuk remaja lelaki ya. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya dari segi suara, Sean. Macam mana pula kalau dah akil balik, Sean? Suara menjadi garau, cikgu. Ya, okey, suara menjadi garau disebabkan oleh peti suara ataupun yang dinamakan sebagai larynx mula membesar. Itu okey. yang suara jadi garau. Okey, baik. Yang seterusnya dari perubahan organ pembiakan, Ya. okey, testis akan mula menghasilkan sperma dan hormon seks dan juga zakar dan skrotum mula membesar. Okey. Okey, baiklah. Okey, dah faham semua tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada remaja lelaki setelah akil balik? Boleh? Faham, cikgu. Ya. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah perubahan yang berlaku kepada remaja perempuan setelah mencapai akil balik. Ya. Okey, baik. Yang pertama dari segi umur. Umur akil balik bagi perempuan antara umur 10 hingga 12 tahun. Okey. Dia lebih awal berbanding lelaki. Perasan tak? Ya, cikgu. Okey, lelaki tadi 14 hingga 17 kan? Ya. Untuk perempuan daripada umur 10 hingga 12 tahun. Okey. Okey, baik. Seterusnya dari segi organ pembiakan, ovary akan menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh pada bahagian sulit dan kitaran haid telah bermula. Ya. Okey, baik.
Seterusnya, pada bahagian badan, okey, payudara mula membesar, punggung mula padat dan mula melebar dan juga bulu tumbuh pada bahagian ketiak. Ya. Okey, itulah antara perbezaan perubahan yang berlaku pada remaja lelaki dan remaja perempuan. Baik. Okey, kita nampak perbezaan tapi ada juga persamaan, Sean. Oh, ya ke? Okey, ada persamaan. Kita lihat apakah persamaan perubahan yang berlaku setelah akil balik oleh lelaki dan perempuan. Yang pertama, pertama ialah tumbuh jerawat. Okey, ini semua remaja-remaja lelaki perempuan dah mula mengalami masalah tumbuh jerawat. Okey, lelaki perempuan pun ada masalah sama. Yang kedua pula, Sean, apa yang berlaku? Ni apa ni? Ni macam bau badan ke Ibu? Bau badan, masalah bau badan. Betul ke? Oh, betul. Okey, masalah bau badan ni timbul apabila mencapai usia akil balik tadi, maka telah berlakunya perubahan hormon. Okey. Jadi sebab itu akan menyebabkan masalah bau badan ni timbul. Okey, Cikgu. Okey, boleh kan nampak perbezaan dan persamaan tadi? Ya, Cikgu. Okey, baiklah. Sean ada apa-apa lagi yang Sean nak tanya atau kita teruskan kepada soalan? Boleh je, Cikgu. Okey, kita ajak rakan-rakan kita untuk jawab soalan. Okey. Okey, baik. Ya, Cikgu. Sean boleh ke papan soalan untuk yang pertama? Okey, baik. Okey, baiklah. Okey, kita lihat dulu tanda-tanda perubahan fizikal bagi lelaki setelah akil balik. Jadi Sean, saya minta untuk Sean bulatkan bagi pilihan-pilihan jawapan untuk perubahan. Okey, perubahan yang berlaku kepada lelaki dahulu. Okey, baik, Ibu. Saya mulakan je, Ibu. Okey, Sean pilih, Sean. Yang ni ada suara garau. Ini adalah salah suara satu garau daripadanya. dengan suara lunak. Okey. Mestilah lelaki mesti suara garau kan, Sean? Ya, Ibu. Okey, yang kedua? Yang kedua, punggung melebar. Saya rasa ini adalah untuk perempuan. Okey. Perubahan bau badan ini adalah persamaan yang disebutkan oleh cikgu tadi kan? Betul. Dada membidang memang untuk perubahan dari segi ataupun untuk lelaki ya. Bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada juga merupakan salah satu tanda-tanda perubahan fizikal. Dan antara dua ni, yang ni sebelah kanan ni ovari menghasilkan ovum dan hormon seks. Ini sebenarnya pada perempuan, cikgu. Maknanya yang inilah testis. Kalau lelaki dia mesti mempunyai testis kan. Jadi pilihannya adalah testis akan mula menghasilkan sperma apabila mencapai akil balik. Okey, nampaknya saya dah siap dah, cikgu. Okey, dah siap. Jom kita semak jawapan untuk perubahan lelaki dahulu. Baik, cikgu. Okey, baik. Yang pertama. Okey, tadi Syam pilih pertama suara garau. Okey, saya tandakan, cikgu. Tanda. Tepat. Okey, yang kedua, Sean pilih perubahan bau badan. Okey, samalah jawapan kita. Sama juga. Yang ketiga, Sean pilih apa tu, Sean? Dada membidang. Ada. Okey, ada. Okey, ada. Okey, baik. Seterusnya, Sean pilih bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Ada. Okey, dan yang terakhir Sean pilih testis menghasilkan sperma. Ada. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 5, Ego. 5 per 5. Okey, tahniah Sean. Okey. Saya dapat bintang lagi ke, Ego? Pasti dapat bintang. Yeah. Okey, Sean nak pilih bintang kalau apa? Kali ini saya pilih warna emas, Ego. Okey, di sini. Okey, baik. Seterusnya. Okey, Sean, kita dah tahu ya perubahan-perubahan yang berlaku pada lelaki. Mari kita lihat pula apakah perubahan-perubahan yang berlaku kepada remaja perempuan. Okey, saya ke sana, jom kita pilih jawapannya. Silakan, Sean. Okey, cikgu. Okey. Okey, di sini. Okey, kita mulakan dulu daripada kiri ya. Zakar dan skrotum mula membesar. Yang ini tiada pada perempuan, cikgu. Maknanya saya tak bulatkan itu. Kitaran haid bermula. Ini merupakan salah satu perubahan pada perempuan. Setelah akil balik. Punggung melebar. Ya. Perubahan bau badan memang yang ni ada pada kedua-dua lelaki dan perempuan. Betul. Dada membidang, bukannya ini pada lelaki. Payudara membesar merupakan salah satu daripada perubahan fizikal pada perempuan. Dan yang terakhir. Dan yang ni antara dua ni memangnya ovari menghasilkan ovum dan kenapa tak pilih yang testis, Sean? Cikgu, testis pada lelaki, cikgu. Betul, Sean. Betul lah, cikgu? Okey, betul. Saja cikgu nak test tadi. Okey, cikgu. Okey, baik, seterusnya. Okey, murid-murid di rumah kita boleh semak jawapan dengan Abang Sean. Okey. Okey, baik. Yang pertama. Okey. Betul. Betul, kitaran haid bermula. Okey. Yang kedua, punggung melebar. Okey, samalah. Betul. Yang seterusnya,
perubahan bau badan. Ya. Okey, ada. Seterusnya, payudara membesar. Okey, ada. Dan yang terakhir, Sean pilih tadi apa? Ovari. Menghasilkan ovum dan hormon seks. Ya. Okey, tepat 1, sekali. 2, 3, 4, 5. 55 ego. Okey, baik Sean. Dapat satu lagi bintang. Satu lagi bintang. Kali ini saya ambil warna perak pula ego. Emas dan warna- perak. Ada. Okey, ada kat Ya, bawah. di sini. Okey. Okey, baik. Habis. Oh, okey. Dah berat dah ego. Dah Jatuh berat dah bintang tu. Banyak sangat bintang saya ada ego. Banyak sangat Sean kutip bintang ya. Okey, Ya. baik. Seterusnya, ada satu lagi soalan. Okey, Bismillah, Ibu. Sean. Ya. Okey, ketika akil balik, okey, remaja akan mengalami masalah badan berbau. Okey. Kan ada tadi kita bulatkan pada kedua-dua remaja lelaki dan perempuan kan? Yalah, cikgu. Okey, jadi menurut Sean mengapa masalah ini boleh berlaku, Sean? Okey, disebabkan ketika akhir balik masalah badan berbau tu berlaku kerana ada perubahan hormon ego. Betul ke ego? Perubahan hormon, kita lihat jom jawapan, jom murid-murid kita Okey, lihat. jom. Okey. Disebabkan oleh perubahan hormon apabila mencapai akil balik. Okey, tepat sekali Sean. Tahniah Sean. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Dapat bintang lagi ke Boleh. ego? Okey, Ada kali ini satu saya lagi ambil warna bintang. hijau pula ego. Silakan, Sean. Okey. Nampaknya dah Meriah penuh ego. papan ganjaran. Okey, tak Okey. apa. Dan sekarang kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Karinisa serta jurubahasa isyarat kita, Cikgu Lina untuk mata pelajaran Sains Tingkatan 1. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Baik, jom Sean, kita teruskan untuk slot yang seterusnya. Ya. Okey, baik. Tadi daripada awal rancangan lagi, kita ada sebut tentang gamet. Gamet tadi ada dua kan? Gamet jantan, Dan betina. gamet betina. Ya. Okey, Sean dengan murid-murid di rumah nak tahu tak apa tu maksud gamet? Cikgu, apa tu Ego? Dari tadi saya sebenarnya takut nak tanya Ego. Okey, sekarang masa untuk cikgu terangkan. Okey, cikgu. Okey, menurut Kamus Dewan Edisi keempat, maksud gamet adalah sel pembiakan. Kita dah sebut tapi secara spesifik lagi, gamet itu adalah sel pembiakan. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, gamet jantan atau sel pembiakan lelaki dinamakan sebagai Sperma. sperma. Okey. Okey, manakala untuk gamet betina atau sel pembiakan perempuan dinamakan sebagai Ovum. ovum. Okey, baik. Seterusnya, Ya. kita lihat dulu struktur yang terdapat pada sperma. Okey, sperma ni dia dibahagi kepada 3 bahagian. Baik. Okey, yang pertama bahagian kepala, kedua bahagian tengah dan yang ketiga bahagian ekor. Ya. Okey, di bahagian kepala sperma mempunyai nukleus. Nukleus ni dia membawa maklumat genetik daripada induk. Okey. Okey. Dan bahagian tengah dan seterusnya ekor yang digunakan untuk berenang. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula struktur ovum. Okey, ovum ni dia berbentuk bulat sahaja. Okey, ovum terdiri daripada lapisan jeli, mempunyai nukleus, mempunyai sitoplasma dan juga membran sel. Ya. Okey, nukleus bagi ovum juga sama, dia membawa maklumat genetik bagi induk betina. Yang di mana maklumat ni akan turun kepada individu baharu tadi, anak. Okey. Ya. Okey. Baik. Kita lihat apakah ciri-ciri sperma di sini. Baik, cikgu. Okey, yang pertama, kita dah tahu bahawa sperma adalah gamet jantan. Ya. Dan ia juga merupakan sel pembiakan seks. Okey, baik. Yang kedua, sperma dihasilkan oleh testis. Ya. Okey, yang ketiga, sperma boleh bergerak. Sebab apa dia boleh bergerak? Sebab dia mempunyai Ekor. ekor. Okey, baik. Seterusnya, ini yang saya kata tadi bahawa
nukleus sperma membawa maklumat genetik. Okey, manakala yang seterusnya, sperma ni merupakan sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis sel yang lain, maka sperma paling kecil. Okey, dan dari segi kuantiti pula, sebanyak 60 juta akan dihasilkan setiap sentimeter padu. Wow. Bilangannya sangat banyak. Ya, cikgu. Okey, jadi boleh faham ciri-ciri sperma? Boleh, cikgu. Kita teruskan pula kepada ciri-ciri ovum. Okey. Okey. Baik, yang pertama, kita dah tahu bahawa ovum adalah gamet betina. Jadi ia merupakan sel pembiakan seks. Ya. Okey, baik. Seterusnya, ovum dihasilkan oleh ovari. Okey, baik. Seterusnya, ovum tidak boleh bergerak. Jadi dia berbeza dengan sperma. Ya. Okey, ovum tidak boleh bergerak. Seterusnya, nukleus ovum membawa maklumat genetik. Okey, baik. Seterusnya, ovum pula merupakan sel yang paling besar. Oh. Dia paling besar di dalam badan perempuan. Jika dibandingkan dengan sel otot, sel darah merah, sel darah putih, maka ovum ni adalah sel yang paling besar. Okey. Baik, seterusnya hanya satu setiap bulan dihasilkan. Berbanding dengan sperma tadi ada 60 juta, tetapi ovum hanya satu sahaja setiap bulan. Okey, baik. Secara keseluruhannya kita lihat perbandingan di antara sperma dan juga ovum. Okey, baik. Jadi kita dah lihat bahawa yang di tengah ni tadi adalah persamaan ya. Okey, persamaan ya murid-murid, persamaan antara sperma dengan ovum adalah membawa maklumat genetik dan juga dia merupakan sel pembiakan. Sel pembiakan bagi jenis pembiakan seks. Okey, baik. Jadi murid-murid semua dah faham ya tentang perbandingan. Okey, nampaknya secara keseluruhannya lah Sean. Tadi daripada mula kan kita dah belajar jenis pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Lepas tu kita belajar pula tentang sistem pembiakan kan yang mengandungi struktur dan juga fungsi. Selepas tu kita belajar pula umur mencapai akhir balik. Jadi kan Sean, lepas tu kita belajar pula perbandingan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Ya, cikgu. Okey, jadi Sean, lepas kita belajar ni kan, boleh tak Sean rungkaikan apakah kepentingan pembiakan kepada benda hidup di dunia ini? Okey, untuk yang ni, Cikgu, ini merupakan kepentingan dia adalah untuk, kalau tak silap saya, Cikgu, untuk meningkatkan populasi. Betul ke, Cikgu? Menambah dan meningkatkan populasi, betul, daripada satu spesies. Okey, spesies tersebut untuk membiak dan bertambah. Okey, betul, menambah populasi. Selain itu, Sean, apa lagi? Selain daripada itu, juga untuk mengelakkan kepupusan, Cikgu. Betul, Sean. Bayangkan, cuba kita bayangkan ya, Sean dengan murid-murid di rumah, kita bayangkan pembiakan ni tak berlaku. Ya. Manusia tidak membiak, haiwan tidak membiak, tumbuhan tidak membiak. Apa berlaku agaknya? Oh, lepas tu sebab kita tak boleh hidup selama-lamanya. Kita tak boleh hidup selama-lamanya. Jadi kita perlu menghasilkan generasi baharu. Ya. Sekiranya pembiakan tidak berlaku, maka berlakulah kepupusan. Ya. Kan? Betul? Okey, baik. Seterusnya. Tapi apa jawapan lagi, saya Sean? betul ke, Cikgu? Tepat. Mari kita lihat. Okey, jom. Okey, kita lihat ya murid-murid di rumah. So jawapan Abang Sean tadi, pertama menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies dan yang kedua untuk mengelakkan kepupusan. Ya. Itu yang penting tu pembiakan dan dia merupakan ciri asas benda hidup. Jangan lupa tu ciri asas. Okey, baik. Apa Dan lagi? untuk ni saya dapat bintang ke, Cikgu? Boleh Sean. Ada lagi bintang? Ada, Cikgu. Okey, silakan. Sean pilih bintang warna merah yang Okey. paling berani sekali. Okey. Okey, Baik, Cikgu. Sean. Seterusnya. Apa lagi? Tapi sebelum ini, Cikgu, sebenarnya saya nak tanya bagaimana persenyawaan di antara sperma dengan ovum tu berlaku, Cikgu? Okey, sebenarnya cikgu ada satu video berkenaan dengan sperma dan juga ovum semasa proses persenyawaan berlaku. Di dalam video ni juga kita boleh lihat julat saiz sperma dan juga saiz ovum. Okey. Okey, jadi boleh tak kita lihat video tersebut? Okey, Dan jom video kita ni tengok. sebenarnya adalah gambaran di bawah mikroskop. Ya. Okey, baik. Okey, Jom jom. kita lihat. Okay, so ini dia Sean. Ya. Okey, kita nampak yang kecil-kecil tu, yang banyak tu itu adalah sperma. Ya. Okey, yang besar bulat tu adalah
ovum. Wow. Tadi kan kita lihat, kita tengok ciri dia bahawa ovum tu sel yang paling besar. Ya. Jadi nampak ya, satu ovum yang Saiznya besar. memang besar itu kalau kita bandingkan dengan sel sperma kan. Sperma kecil kan tadi, so dia kelilingi oleh berjuta-juta sel sperma. Okey, ketika itulah proses persenyawaan akan berlaku. Okey, itu sebenarnya Sean. Ya, cikgu. Okey. Baiklah, dan boleh tak cikgu berikan rumusan kepada pembelajaran kita untuk hari ini, cikgu? Okey, baik. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah, cikgu harap dalam tajuk ni murid-murid dah belajar berkenaan dengan jenis pembiakan, iaitu jenis pembiakan seks dan pembiakan aseks, dan juga contoh-contoh, contoh-contoh organisma yang menjalankan pembiakan ini. Okey, yang kedua pula kita dah belajar sistem pembiakan lelaki dan perempuan, di mana kita belajar tentang struktur dan juga kita belajar apakah fungsi struktur-struktur yang terdapat dalam sistem pembiakan lelaki dan perempuan tadi. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya, apa yang kita belajar hari ini, kita belajar tentang perubahan-perubahan yang berlaku semasa akil balik bagi remaja lelaki dan bagi remaja perempuan. Jadi nanti kalau murid-murid mengalami perubahan akil balik, jadi murid-murid dah dapat kenal pasti sudah mencapai akil balik. Okey, baik. Dan yang terakhir, kita telah membuat perbandingan antara sel sperma dan juga sel ovum. Okey, cikgu. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan saya sepanjang pembelajaran kita, cikgu? Mengikut daripada pembelajaran pertama hingga yang terakhir tadi, Sean menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Jadi, boleh tak kalau cikgu nak bagi bintang lagi? Ada Boleh, lagi cikgu. bintang, Saya dah sediakan. Mana tahu cikgu nak bagi lebih bintang kan, cikgu? Saya ada satu di sini. Okey, bagi dua lah, Sean. Bagi dua terus? dua. Okey, cikgu. Yang ni terus. saya satu pegang, saya pegang satu, lagi satu saya lekat kat sini. Boleh, cikgu? Boleh, Sean. Okey. Terima kasih, cikgu. Terima Dan kasih, sekiranya Sean. mereka yang menonton sekarang di rumah ataupun dekat mana-mana pun, tak kisahlah kat rumah ke apa, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan dari mana, cikgu? Boleh dapatkan apa yang bahan pembelajaran tadi dan juga latihan daripada laman sesawang KPM Sumberku. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.